kita mendengar ucapan yang dinanti-nantikan oleh semua pengunjung, insya-Allah. Ucapan yang akan disampaikan oleh Datuk Seri Haji Sanusi bin Muhammad Noor, Pengurusi Perikatan Nasional Kedah, merangkap Menteri Besar dari Kedah. Dipersilakan. Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fadil Ustaz Syarudin Ibrahim yang di-Pertua PAS Padang Serai. Sahabat saya yang baru mari tadi, Saudara Khairul. Mewakili Datuk Suhaimi ialah Saudara Taufik Yaakob, ahli Jawatankuasa Perikatan Nasional Negeri. Mewakili Al-Fadhil Ustaz Ahmad Yahya ialah Yang Berhormat Ustaz Afnan Hamimi Tai Azamuddin, Saudara Marimutu Selvan Muniandi, Pengurusi Parti Gerakan Negeri. Tapi tak mau ceramah. Mau ceramah? Lepas ini ya. Mau. Yang Berhormat Saudara Firdaus bin Ahmad, Esko Kerajaan Negeri Kedah, Adun Kuah, Esko Muda. Pada hari tak sebut. Para pimpinan Perikatan Nasional Padang Serai, pimpinan PAS, pimpinan Bersatu, tuan-tuan guru, ahli pimpinan parti-parti yang menganggotai Perikatan Nasional, pasukan keselamatan yang turut hadir pada malam ini ialah isteri nombor 1 saya, Cikgu Jusma Lailani. Cadang nak syarah bab tu galah, ni oleh kerana dia ada tak boleh lah. Depa duk bisik dengan kata Sultan Johor tu. Sultan Johor ni dia suka bergurau. Saya pun baru kali pertama berjumpa. Jadi pasal tuan-tuan suspend sembang apa Sultan Johor. Sultan bergurau dengan saya, nak tambah bini pilah Johor. Dia kata tak kena denda walaupun tak dapat keizinan isteri pertama. Patik kata insya-Allah Tuanku Patik akan hadir. Yang marah, melawak saya tahu. Melawak dengan Tuanku, lagu tu je lah. Adalah lagi benda-benda yang sembang, tapi tak bolehlah abang kambau. Nak sembang Sultan jadi menteri besar dulu lah. Tuan-tuan sekalian, saya perlukan undi tuan-tuan di Padang Serai ini untuk memenangkan Perikatan Nasional. Sebab saya nak tunjukkan bahawa negara ini yang sedang bergerak songsang dalam bidang politik mesti diperbetulkan. Kerajaan yang dibentuk itu bertentangan dengan aspirasi dan kehendak rakyat Malaysia. Betul ke tak? Sah-sah dah kerajaan ini bertentangan sama sekali dengan bayangan, gambaran seluruh rakyat Malaysia. Kehendak kita bukan macam tu. Kehendak kita macam lain. Tsunami yang melanda negara kita dalam pilihan raya ke-15 tidak sama sekali bermaksud melantik Pakatan Harapan campur BN jadi kerajaan. Tak bermaksud macam tu. Tsunami yang melanda ini, yang patutnya dipahami oleh semua orang daripada budak sampai ke orang tua ialah tsunami Melayu. Tsunami hendak kepada kerajaan bersih, stabil, prihatin. Bukan kerajaan kleptokrasi berpakat dengan chauvinis menubuhkan kerajaan mengawal tingkah laku kita semua. Kerajaan ini bertentangan dengan tabi. Kerajaan ini kerajaan luar tabi. Betul tak Ustaz Syarudin?
Tabi'in ini tabiat, perangai, kebiasaan, petunjuk, kehendak tu tabiat. Tapi yang berlaku luar tabi'i. Bukan lagu tu kayak nak. Orang pun tahu lah umum je malam tu. Sampai pukul 10 tu orang dah dapat gambaran. Terbalik dah Barisan Nasional, terbalik dah Pakatan Harapan yang akan jadi kerajaan Perikatan Nasional. Betul tak? Seluruh rakyat Malaysia ada pandangan yang sama. Kita berkongsi rasa. Kita berkongsi perasaan tu. Saya tak bertanding parlimen. Saya tak berkongsi rasa nak jadi menteri. Tak. Saya berkongsi satu perasaan. Rakyat telah melakukan satu ombak gelombang tsunami yang besar menolak ayak tak gaduh pakai gelas pakai handah ya. Berhenti tak ceramah lama. Cakap dengan raja-raja mana boleh cakap dengan aku tu. Cakap pelan, cukup teluk. Malah ni pas roh enggak, batuk oh. Tuan-tuan sekalian, kerajaan ini kerajaan yang mengecewakan kita semua. Betul ke tak? Bukan saya seorang kecewa. Saya kecewa pun taklah kecewa sangat. Ustaz Fnan kecewa terori. Tuan-tuan sekalian, sekarang ini selepas berlaku pembentukan kerajaan luar tabi'i ini, maka luar tabi'i itu sedang dinormalkan. Tahu normal? Masa kita hadapi PKP, pakar-pakar kesihatan kata kena ada penjarakan, kena basuh tangan pakai sabun 4 minit. Kalau tak basuh tangan kena pakai sanitizer pak tu. Orang baling ke tu? Kau mana? Ha? Orang baling. Tak pernah mau dia kata bleaching minyak pegang-pegang handai motor bleaching. Rupanya minyak zaitun dia kata. Sanitizer itulah. Basuh tangan, jaga penjarakan, pakai sanitizer, semayang ada jarak, naik kereta seorang tak boleh share. Lama-lama sepanjang PKP itu kita anggap ini sudah jadi perkara biasa, dipanggil menormalkan, normalisasi gaya hidup baru dalam PKP. Lama-kelamaan, selepas 2 tahun kena kurung dan ada lagi pandemik COVID-19, kalau dibuat penjarakan waktu solat, kita sudah biasa. Pasal sudah dinormalkan. Cuci tangan sudah dinormalkan. Pakai hand sanitizer tu sudah dinormalkan. Nak apa lagi? Semua benda-benda baru dinormalkan. Dan kita terima. Akhirnya orang terima. Pasal hari-hari doa sak. Sama tuan-tuan. Yang sedang dibuat pada hari ini ialah proses normalisasi kerajaan luar tabi'i. Oi, ingat senang nak buat benda tu. Tiba-tiba selepas 8 hari, benda yang paling kita tak mau berlaku dalam negara ini, melantik seorang yang ada kes mahkamah begitu banyak dengan ratusan juta tuduhan yang sedang dibicarakan di mahkamah, akhirnya dilantik menjadi timbalan Perdana Menteri. Satu yang sangat luar tabi'i. Betul ke tak? Adakah satu tabiat yang betul melantik orang yang ada kes mahkamah jadi para pemimpin negara ni? Tak betul tuan-tuan, tak boleh. Jadi kita di Padang Serai, di Tioman, di Pahang,
kena hantar satu mesej supaya mesej ini menyegarkan semula kepahaman orang, para pemimpin negara ini. Rakyat tak mau lagu ni, tak mau. Kami tak mau. Tak mau meh. Tak boleh buat lagu ni. Ni mujaklah Perikatan Nasional ni orang baik-baik. Saya, Ustaz Syarudin, Wabi Fidaus Marimutu, orang baik-baik. Kalau kami ni perangai lagu mereka tu, reformasi. Mampu nu kau jalan Kuala Lumpur. You nak makan gas kita. Tak Marimutu kena gas tak mana. Dia punya hiyak. Tapi kita tak. Kita sabar. Kita tenang. Kita masuk pilihan raya Padang Serai dan Tioman ini dengan semangat demokrasi. Walaupun hati kita sedang remuk dedam. Betul ke tak? Kita tak boleh terima luar tabi'i ini. Banyak kali luar tabi'i ini pasal apa? $10 juta ya oi. Saya duk melawak-melawak atas oi. Saman tu nak jalan kah? Bagilah diskaun sikit. Melawak-melawak juga. Tapi saya kata betul-betul depan dia. Saya kata sungguh-sungguh. Ni Datuk Seri Anwar, ni semua ni kebal ni. Han duk ambil kawan buat apa? Dia pun gelak. Dia pun gelak. Mereka tu pun gelak. Tak tahu nak kata apa. Kena atas hidung. Kata-kata depan-depan, kata hak paling baik sekali lah. Anak telan-telan tak mau telan sudah. Tapi kebal. Menteri Besar Perak ada hari itu. Melaka ada. Negeri Sembilan. Ketua Menteri Pulau Pinang. Selangor. Kata ni semua kebal ni Datuk Seri. Dok ambil ni depan ni buat kawan macam apa? Dia pun pening tak tahu nak kata apa. Gelak ah. Puak tu pun gelak juga. Dia jehang kata aku kebal. Menteri Besar Perak tu dia orang Ulu juga. Orang Lenggong. Lebih kurang lah bahasa kami tu. Dia kata dia jehang kata aku kebal. Memang kebal sungguh. Kebal pendek lah. Kayu getah luruh jatuh patah. Pendek lah. Kebal. Tuan-tuan sekalian. Ni lagi dia kata, kata aku orang pula. Hak tu melawak cik oi. Macam Tina Jatah itulah. Bahasa kita, bahasa Kedah. Janganlah ada ulah dengan apa kamu orang Kuala Lumpur. Baru ni ada orang tolong habaq kat saya. Dia kata Jatah betina tu betul. Memang tepat dia kata. Diwartakan istilah tu. Direngkaskan menjadi jantina. Jantan betina. Kan dalam kad penalan jantina. Dalam borang isi pos semua tulis jantina kan. Tu jantan tina lah tu. Dia direngkah. Mana ada tulis perempuan lelaki perele. Mana ada. Tak ada. Jantina. Oh dia pemarah kat saya. Hampa tak kerti. Tuan-tuan sekalian, proses normalisasi kerajaan luar tabi'i ini juga sedang dibuat bersekali dengan proses memburukkan lawan. Pasal dia nak bagi dia nampak normal dan baik. Tidak bertentangan dengan tabi'i dan kehendak manusia biasa. Dia kena memburukkan lawan dia. Lawan dia ni kita lah. Perikatan Nasional. Pada satu ketika, saya ni huduh-huduh tuan-tuan. Pemimpin juga lah. Kalau dalam PAH ni namuk sebelah. Dalam PAH. Namuk sebelah. Tapi hak perangai lagu saya, seorang saya je lah. Apa tu saya cari dah hak macam saya dalam PAH? Tak ada. Saya seorang je. Saya tidak menggambarkan seluruh pemimpin PAS pada watak kelolo dan merapu itulah. Pada watak baik, insya-Allah saya boleh mewakili PAS. Saya pun ada baik juga. Janganlah kata merapu semua. Tuan-tuan sekalian,
pada satu ketika, tuan-tuan pun dah baca tulisan banyak artikel Dr. Marzuki tulis, Tan Sri cerita, Tok Guru pun tulis, kronologi, kehendak istana, negara, ke atas parti-parti yang masuk PRU 15 untuk membentuk kerajaan persekutuan, melantik Perdana Menteri dan membentuk kerajaan. Prosesnya semua kita lalu. Semua kita buat seperti yang dikehendaki. Seperti yang ditulis dan dihantar kepada kita. Dibaca, dituruti satu persatu. Tak ada pun yang miss. Pasal yang buat tu semua lawyer. Peguam. Nak pastikan dokumen ni betul. Surat ni sah. SD ni terpakai. Waktunya dipatuhi, kaedah penghantarannya. Dia suruh email, email pun hantar. Kau WhatsApp, WhatsApp pun hantar. Hard copy pun pergi serah juga. Takut WhatsApp dengan email tak terima, pergi serah. Cop terima. Semua dokumen ada sampul ni. Dokumen sekian-sekian, 115 SD. Surat daripada ketua-ketua parti, pukul sekian, semua serah. Hard copy ada, WhatsApp ada, email ada. Lawyer buat kerja tu semua. Lawyer-lawyer tu kawan-kawan kita lah. Patuh semua. 115. Kemudian mari keputusan pilihan raya Parlimen Baram. Masuk satu gigi 116. 7 minit selepas semua dokumentation ni selesai. Diserah. Dan kita terima surat pengakuan bahawa dokumen itu semua serah. Diakui oleh Ketua Setiausaha Sulit. 7 minit selepas tu diumumkan penangguhan sampai jam 2 esok pula dah. Itu kata pelari Tianggul tu. Saya ni cakap lepas. Adalah beberapa nama di tempat itu yang disebut-sebut. Saya pun pergi mesyuarat, jumpa lah dia. Dia pun main duk ucap tahniah lah dalam bilik makan tu. Kata, woi, hang ucap apa tahniah? Ni aku nak ucap tahniah kat hang. Hang wayang tinggi production. Kata sungguh. Dia pun gelabah, tak tahu nak pergi mana, nyong-nyong pergi. Dia kata, saya wayangnya tinggi tak ada, dia kata. Orang tahu semua perjalanan tu. Jadi, Padang Serai dan Tioman, ni pilihan raya yang diadakan dalam kerajaan-kerajaan, dalam keadaan kerajaan persekutuan telah terbentuk. Kerajaan-kerajaan negeri telah ada. MB Pahang ada, Esko angkat sumpah hari ini. Pakatan antara Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan di persekutuan dan juga di negeri-negeri Perak, Pahang. Tuan-tuan sekalian, Padang Serai dan Tioman ini adalah mesej pertama daripada sekalian rakyat jelata untuk diberi perhatian, diberi pertimbangan, diawasi suara-suara rakyat ini. Kami tak mau dan kami tak boleh terima kerajaan luar tabi. Kami tak mau dan kami tak boleh terima orang-orang yang dikatakan ada kes mahkamah begitu banyak, sedang dibuat pertuduhan, ada lagi 47 kes sedang dibicarakan, melibatkan duit ratusan juta, dilantik menjadi pemimpin yang akan menentukan nasib masa depan rakyat dan negara ini. Kami tak boleh terima. Betul tak betul ni? Jadi undi kita penting. Jangan dok kira duit minyak 50, 100, 200. Tak usah dok kira. Tuan-tuan sekalian, yang lawan kita balik pada Taiwan, balik pada China, balik pada Singapura, balik pada Amerika, balik pada Australia. Duit tambang sekupang pun tak minta. Dia undi Pakatan Harapan, dia jahanamkan kita. Hampa RM50. Riau kata, minta kata, lawan, buat video, tunjuk ke orang. Wah, malu. Ni nama hampa. Lambat siang, perjuangan. Seratus pun berkira. Lambat siang, kata orang nak main menjajah tanah kita. 50 pun berkira. Kawan tu balik habis puluh ribu.
sekupang dia tak minta. Pasal dia tahu penting tanah ini untuk dikuasai. Kita bodoh. No, Liga Wakil Rakyat minta 50. Tak bagi, tak mau balik dah. Hang bodoh. Negeri ni orang dah ambil dah. Nu balik pada Australia. Satu family 40,000 dia habis. Dia undi Pakatan Harapan. Bukan dia duduk sini, dia duduk Australia. Tak berkira pun. Dia tak ada buat video apa Ni tak lagu kita ni. Patutlah kita kena jajah teruk. Patutlah kemenangan kita dirampas begitu saja. Pasal kita ni bangsa berkira. Tak hidup masing. Mek ayah. Takkan nak marah mereka ya. Apa ingat seronok jadi wakil rakyat? Dah lah kena bagi duit tambahan. Kena maki lah. Bila kerajaan boleh lah gagah ni jadi bagai. Duit habis banyak agak muka pucat lah. Tuan-tuan sekalian tu realiti yang ada di depan kita. Apakah perangai orang kita? Apakah sikap mereka? Pasal tu bila kita ada perangai yang macam ni, ada sikap pendirian, kelaku, tabiat yang macam ni, bila berlawan orang macam tu, bila kita nak menang? Bila? Sampai bila? Bila kita nak faham politik ni penting? Bila kita nak faham kuasa ni mustahak? Bila kita nak faham tanah ini akan hilang. Bila kita nak faham ekonomi sudah tak ada. Tinggal satu-satunya yang ada di tangan kita adalah kuasa politik. Dan sebahagiannya sedang digenggam oleh orang lain. Sampai bila? Kita tak mau faham. Ada duk telefon saya. Peninglah aku nak cerita. Anak apa lah. Kena berubah bab tu tuan-tuan. Jangan berkira bab ni dah. Ni duduk dah di Kuala Lumpur, duduk di Penang, duduk di apa ni, balik mengundi pedas serai ni. Tak boleh dengar ceramah malam ni. Jangan duduk berkira bab 50-100 tu. Dia berkata YP tak apalah ceramah, duit buat masuk gaji bulan-bulan. Kalau aku tak ceramah, hampa duduk lagu tu juga. Han carilah makan. Cari. Hang kira 100 tu, usah balik. Aku nak tengok nak jadi apa tanah hayang ni. Aku takut hang kena hamba kot. Tak takbir pun. Kena marah. Wang kan tak elok. Kita bukan duit banyak sangat. Nak bayar lagu mereka tu bayar. Kita tak mampu. Kita memanglah kena berkira. Kita nak tolong ke tak tolong. Tolong tak cukup tu lah dia buat video tu. Duk edak kata sampai repah pensan berebut RM50. Bangsaku tu semua. Mata cerah, kulit sawo matang. Bangsaku semua. Bangsa kita. Tu saya habaq orang tu balik pada Australia habis 40,000. Satu family balik Uni Pakatan Harapan. Sekupang dia tak minta. Ni kita nak menyuluh ke dalam. Kena berhenti buat kerja bodoh. Negeri nak hilang, hampa berkira 50. Hampa kata wakil rakyat ada pencen, hampa berkira dengan dia. Hampa ingat pencen dia tu boleh tolong semua orang hak nak balik tu. Jadi lagi tak undi pula. Tapi saya tak tanding sini. Saya boleh kata Cikgu Man tak boleh. Mari Mutu tak boleh di awal sini. Cikgu Ustaz Syarudin tak boleh kata. Dia dipipas sini. Saya boleh kata saya orang Sik tu. Apa nak marah pipi Sik.
Tapi hak saya kata tadi, hak saya rasa betul. Saya tak kira siapa saya akan cakap. Tak kira siapa. Kena orang kita lah. Nak buat apa lah. Kalau aku tak elok. Pak saya berkira 50-100 itulah. Negeri ini hilang sikit demi sikit. Tuan-tuan sekalian, PH khususnya DAP mengumumkan pembentukan jalur Pakatan Harapan di sepanjang pantai barat Semenanjung. Daripada Singapura sampai ke Perlis, naik pergi Thailand, pergi sampai Hanoi, Ho Chi Minh, naik sampai Hong Kong. Hong Kong masuk ke China. Ini the new Silk Road, jalan sutera baru. Dia tidak mula di Singapura, dia mula di Jakarta. Tanah-tanah ditamak, laut dibuat pulau, dibina penempatan mahal-mahal. Semua ni orang kita tak boleh beli. Semua ni dibeli oleh orang lain. Jalur itu sedang dibina dan sudah nampak dengan jelas. Ada kesedaran tsunami Melayu itu melanda untuk tutup semua ini, tapi tak cukup. Pantai Timur bersih, utara Semenanjung bersih, kita sapu semua. Siapa nak percaya Kedah ni kita nak menang 14 kan lah? Saya tak percaya. Sudah ingat 10 ya. Menang 13 ni duk tunggu satu lagi 14. Boleh tuan-tuan bagi Penasaran menang kat kita? Pulun, jangan biar. Jalur ini mesti diputuskan. Dan Kedah akan menjadi negeri di mana jalur Pakatan Harapan itu diputuskan. Boleh? The new Silk Road ini tidak akan terjadi selagi kita ada di Kedah ni. Boleh tak boleh? Lepas kata saya cakap macam ni, perkauman, saya kata silakan. Kalau ini perkauman, saya akan ulang selagi saya hidup di bumi Malaysia ini. Kalau inilah perkauman, orang pun cakap tak apa. Hampa nak UEC diiktiraf tak apa. Hampa nak ziong tu diberi peruntukan tak apa. MB ada lagi satu program. Terima kasih. Main badminton tuan-tuan, cari siapa berani jom. Marah-marah boleh kesemih, letak lantai. Hampa cakap tak apa. Aku cakap pergauman. Hampa cakap pasal bangsa hampa. Hampa kata ini hak minoriti. Bila aku cakap pasal Melayu, pasal Islam, hampa kata aku resis. Pola bapa hampa. Betul? Ada siapa yang pada ulu langat kakala langat cakap macam misinggan tu? Ha? Itu jadi baru DAP. Bukan sedang diri tu. Tuan-tuan sekalian, DAP sekali lagi membentuk kerajaan di negara ini. Mengguna proksi-proksi. Sepanjang kempen DAP sepatah tak bercakap. Dia swastakan kepada Tambun yang kini menjadi Perdana Menteri. Dia swasta kat Mak Sabu. Dia swasta kat puak-puak PH ni. Siapa lawan DAP di Kedah ni tuan-tuan, pecat keluar pada amanah. Betul tak? Pengurusi amanah Kedah ni dipecat pasal tak bagi DAP tanin dijerai. Disepak keluar pada rumah dibuat. Weh, dia tu pengasah amanah di Kedah ni. Sebelum dia buat amanah, dia buat PASMA. Dia yang mula-mula buat parti amanah di Malaysia ni. Dia buat PASMA. Dia ditendang keluar pada amanah pasal dia lawan, tak bagi DAP bertanding dijerai. Woi, hampa nak jadi baru DAP sampai bila? Hampa muka tak malu ke? La ilaha illallah. Dia tubuh kerajaan guna proksi. Sikit demi sikit. Agenda yang digariskan pada penubuhan DAP tahun 63. Dia panggil deklarasi setapak. 1963. Sedikit demi sedikit telah terlaksana. Bukan dia jadi Perdana Menteri. Bukan dia jadi timbalan Perdana Menteri.
Dia cuma guna payet-payet, proksi-proksi, barua-barua yang berlindung dalam parti macam-macam. Semua tu muka macam saya, kulit sawo matang. Tapi mata saya sepek lagi pada riba. Tuan-tuan sekalian, kalau saya cakap ni perkauman, dan sekarang ini ditiupkan selepas proses normalisasi gabungan PH dan kleptokrasi. Chauvinis dalam PH bergabung dengan kleptokrasi dalam BN. Dinormalisasikan. Seperti mana negara-negara Arab, UAE, Bahrain, Jordan akan diikuti oleh Saudi, Morocco telah menandatangani perjanjian dengan Israel dinamakan perjanjian Abraham dalam proses netralisasi Israel. Diterima oleh negara-negara Arab. Israel yang zalim, yang kejam itu sekarang ini bagi separuh daripada dunia Arab yang telah menandatangani perjanjian Abraham tidak zalim lagi. Israel ada hak untuk wujud bersama dengan hak Palestin untuk wujud. Telah diakui kewujudan Israel oleh sebahagian negara-negara Arab dan proses ini dipanggil proses normalisasi. Dan proses normalisasi itu sedang dilaksanakan dalam politik tanah air kita apabila bergabung kerajaan luar tabi'i yang dibentuk oleh PKR, DAP, Amanah, Barisan Nasional, UMNO, Gerakan UMNO, MCA, MIC, Gerakan tak makan. Semua ini telah bergabung dan sedang dinormalisasikan. Tuan-tuan sekalian, wajah hitam yang akan ditimpakan ke atas kami, ke atas kita semua daripada Perikatan Nasional adalah kita ini perkauman, guna agama, pecah belah, tak dapat terima, langgar titah agung, macam-macam dia akan lungguk kat kita. Tuan-tuan tunggu sehari dua hari untuk elak benda tu. Untuk pastikan normalisasi ini disedari oleh rakyat Malaysia. Proses mengkambing hitamkan kita dapat disedari oleh rakyat Malaysia. Padang Serai, Tioman, mesti undi Perikatan Nasional. Boleh tak boleh? Perikatan. 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 Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.